Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Shah Alam, pagi ini saya nak berkongsi tentang suatu yang sering kita lakukan, semua orang lakukan, kecuali yang sifat berkurang dari orang lain. Kita sering melihat ini adalah satu sistem representasi yang penting pada otak kita. Kita hanya boleh mengakses apa yang berada di luar kita ni melalui melihat, begitu juga mendengar dan merasa lah. Dan kecuali orang buta lah, sebabnya orang buta walaupun tidak melihat, sensorinya lain sangat bagus, tajam. Jadi sebenarnya semua orang melihat sama jika dah melihatnya, tetapi yang berbezanya apa yang dia nampak. Nampak tak pernah sama. Bagi saya, bagaimana seorang tu melihat, bagaimana dia nampak bergantung kepada petunjuk yang Tuhan bagi, hidayahnya lah. Juga bergantung kepada cara berfikir dan metamodalnya. Semuanya berbeza. Bila berbeza, apa yang kita nampak pasti berbeza walaupun melihat benda yang sama. Seperkara lagi, melihat ini menggunakan otak kita lebih dari segala-galanya. Otak menggunakan kapasitinya lebih 50% untuk melihat. Jadi kita sentiasa disantak dengan apa yang kita nampak dan bagaimana kita melihat. Tentang melihat ni ada beberapa sudut yang kita harus lihat lah. Kita harus melihat dari berbagai perspektif. Pertamanya, seeing is believing. Kita nampak untuk percaya. Bila kita lihat terbukti, maka kita terima hakikatnya. Termasuk perkara-perkara yang mustahil yang tak pernah kita fikir, maka selagi dia telah dibuktikan, dapat kita saksikan, kita terima dia adalah benar dan realiti. Macamlah Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Walaupun mereka telah berjasa, tetapi mereka bersalah untuk kes itu, maka kita harus menerima mereka bersalah dan mereka mestilah dihukum bila disabitkan dengan undang-undang. Saudara-saudari sekalian, mereka telah dibuktikan bersalah, maka pendakwaan berjaya merentasi sebarang keraguan. Saudara-saudari sekalian, tetapi tidak kepada penyokong tegar. Penyokong tegar tidak melihat untuk percaya. Penyokong tegar tidak pernah menerima, tidak pernah percaya. Sebab mereka tidak melihat untuk percaya. Mereka melihat apa yang mereka percaya. Beza tu. Mereka masih percaya bahawa mereka adalah mangsa-mangsa politik dan dendam pemimpin kerajaan terdahulu. Jadi apa pun keadaannya, mereka tidak dapat menerima, tidak dapat percaya, sebab mereka bukan melihat untuk percaya, tetapi mereka percaya apa yang dilihatnya. Jadi believing is seeing. Apa yang kita nampak, itu yang adalah apa yang kita percaya. Kalau tidak, kita tak nampak. Seperti kita memilih state untuk ceria. Kalau kita memilih state ceria, kita tidak akan berduka. Sebaliknya, kalau tidak memilih untuk state ceria, apa keadaan pun kita tidak pernah bergembira. Macam kita memilih untuk sentiasa percaya kepada isteri lah, maka tidak pernah nampak pun kelemahannya, tidak nampak pun kekurangannya. Sebaliknya, kalau tidak kita memilih untuk cuba tidak percaya, bertimbun-timbunlah kelemahan yang kita nampak. Ia ada seperti confirmation bias. Kita bersifat sangat bias. Kedua, we see what we believe. Lebih kurang lah, believing is seeing. Kita nampak apa kita percaya saja. Kita tidak nampak selain darinya. Tidak nampak sebab tidak percaya. Senang saja. Selagi tidak percaya, kita nampak. Tetapi kalau percaya, tak nampak pun kita percaya. Macam politik lah kan. Macam manalah cakap pun, kalau ada kita bersifat tidak percaya politik, cakaplah panjang lebar, berkajang-kajang lah tulis, kita tak percaya.
Adalah 2-3 orang pemimpin yang saya cakap apa pun saya tak percaya. Yang keterusnya adalah we see as we are. Kita melihat bukan yang di luar itu. Kita melihat, kita nampak bukan apa kita nampak. Kita nampak bukan kita nampak pula. Kita nampak apa yang kita saksikan. Kita sentiasa mencipta semula, mentafsir semula apa kita nampak. Akhirnya kita mencipta sesuatu yang berbeza apa yang kita nampak. Kita sentiasa ada representasi luaran, itu di luar lah. Yang paling kritikal, yang paling signifikan, apa yang tafsir dalam minda, representasi dalaman. Itulah yang menjadi pedoman kita. Itulah menjadi rujukan kita. Buatlah apa pun yang untuk mempercayai orang lain. Tapi kalau kepala otak kita tak percayalah. Kalau tak nampak lah. Cakaplah panjang-panjang pun. Seterusnya, seeing what others want to see. Seeing what others want you to see. Kita melihat apa yang orang lain nak kita nampak. Macam kita baca media sosial yang sering kita lalui, kita melihat media, kita melihat iklan, kita sentiasa membenarkan diri kita dipukau, dihipnotize. Kalau kita ada sentiasa membenarkan untuk percaya apa juga yang disantak dalam fikiran kita, kita akan percaya. Viral lah, website lah, WhatsApp lah, TikTok lah, kita mesti ada sifat sentiasa memenapis. Jangan membenarkan kita menerima segala-galanya. Kalau orang mahu dipukau, sentiasa dibenarkan untuk dipukau, dia semudah dipukau. Tapi kalau kita tidak pernah membenarkan kita dipukau, dihipnotize, pakar mana pun tidak akan berjaya memukau kita. Jadi jangan sekali-kali kita membenarkan melihat apa yang orang nak kita percaya. Iklan lah. Sekarang ni banyak iklan-iklan scammer ni. Itulah dia, membenarkan dipercaya. Seterusnya yang paling penting sekali adalah bukan paling penting lah, di antaranya mana kita melihat ni, kita ni adalah yang dikatakan willful blindness. Kita membenarkan kita buta. Kita membutakan mata, macam itulah. Segala kesusahan di depan mata tak nampak pun. Segala kebaikan orang langsung tak nampak. Sebab kita butakan mata kita. Ada satu permainan dalam YouTube, carilah dalam YouTube, The Invisible Gorilla. Permainan ini adalah bagaimana kita dikendaki mencari perkara lain. Kita pun menumpukan kepada itu. Mata kita fokus kepada apa yang diarah. Setelah selesai video tu, kita diminta, nampak tak gorila? Confirm tak nampak. Sebab kita butakan matakan yang lain, melihat apa yang kita nak cari. Itulah. Jangan sekali-kali kita membutakan jasa baik orang, membutakan kebaikan orang, asyik melihat kesalahan orang. Memang tak nampak kebaikan orang sebab kita sengaja dengan rela membutakan mata kita. Jangan membutakan mata, kecuali dah buta kan. Dan Piramli tu buta mata dia, tak nak melihat dah bini dia. Akhir sekali lah, kita ni melihat, sentiasa ingat dalam pelbagai perspektif lah. Jangan sempitkan fikiran. Kita sentiasa boleh melihat dari berbagai sudut. Semalam saya cakap dengan kawan saya ataupun teori the rule of life. Bagaimana kita boleh melihat teori relativity. Kita sentiasa boleh lihat positif dan kita sentiasa boleh melihat negatif. Kita sentiasa boleh melihat kebaikan, kita juga boleh melihat keburukan. Angle mana nak tengok, terserahlah. Kalau sentiasa melihat kebaikan orang, kita nampaklah kebaikan dia. Jadi bagi saya, apa yang kita nampak tetap petunjuk darinya lah. Sebab apa? Kita minta yang baik, nampaklah yang baik-baik. Kalau asyik melihat, tidak mahu melihat yang baik, tidak pernah memohon Tuhan, memohon hidayah, nampaklah perkara yang tak baik-baik. Dan akhir sekali, banyak akhir ni hari ni, orang melihat tak sama kita nampak. Kita nampak hidayah kepada kita. Orang lain nampak yang kita heran, itu hidayah dia. Tuhan bagi. Dia tetap subjektif. Orang melihat, bukan kita. Sentiasalah meraihkan apa yang orang lain nampak. Assalamualaikum.
Sekian, semoga berfaedah.